Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sama-sama kita baca firman Allah Ta'ala yang berikutnya daripada suratul Isra, ayat yang ke-9 dan yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير wa kanal insanu ajula. Maksudnya inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, Allah bercakap tentang kitab dia setelah dia menceritakan tentang Bani Israel dan apa yang akan berlaku kepada Bani Israel. Allah kembali nak ingatkan mereka bagaimanakah jalan untuk manusia selamat daripada fitnah, daripada kerosakan, sama ada di pihak Bani Israel ataupun di pihak mereka yang menghadapi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala kata inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini, inna sesungguhnya, indeed sesungguhnya Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi, dia memberi, dia menunjukkan. Sebab tu kita ada perkataan hidayah, hidayah, kita ada perkataan huda, semuanya dia menunjukkan. Yahdi, dia menunjukkan, lillati hiya aqwam, kepada yang lebih aqwam. Aqwam maksudnya yang lebih aswab, yang lebih adil, yang lebih benar, yang lebih lurus, yang lebih tepat. Sebab itu kita sebut ad-dinul qayyim, agama yang qayyim, agama yang lurus. Fiha kutubun qayyimah, padanya ada kutubun qayyimah, kitab-kitab yang qayyimah, yang berada di atas landasan yang betul. Sebab tu Arab sebut benda yang berharga, dia kata hadza syai' qayyim, satu benda yang ada nilai, yang berharga. Allah Subhanahu wa taala kata sesungguhnya Quran yahdi lillati hiya aqwam, dialah yang menunjukkan, Quran ini menunjukkan kepada yang lebih aqwam. Kalau orang tanya kita apa kitab yang paling bagus untuk kita baca di dalam akidah, apa kitab? Quran. Semua orang kadang-kadang orang tanya apa kitab yang paling bagus nak baca ni, saya nak baca akidah. Quran. Apa kitab yang baca yang paling bagus dalam nak membina kerohanian manusia? Quran. Kita baca kitab rohani yang lain, kadang-kadang dia simpang sana, dia simpang sini, dia cerita itu, dia cerita yang ni, ada yang baik, kita tak nafikan. Tapi Quran tepat kerana dia datang daripada Tuan punya, yang mau kita jadi macam mana Allah Azza wa Jalla.
Kita baca buku akidah, macam-macam cara perbahasan akidah dia. Ada yang begitu berjisim berjirim. Saya tidak katakan menolak langsung perkara itu, tidak ada kepentingan, terutama kepada mereka yang terlibat dalam dunia akademik. Tetapi untuk orang awam, orang kampung, orang apa, dia tak perlu cerita jisim jirim apa. Lama tak habis-habis dia cerita. Tak jumpa-jumpa Allah Azza wa Jalla. Quran datang, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quran yahdi lillati hiya aqwam. Karena itu Allah Azza wa Jalla dia cipta kita dan dia tahu. Dia suruh kita lihat alam. Dia tak suruh kita tengok falsafah Yunan. Dia tak suruh kita tengok falsafah Greek. Dia suruh kita tengok alam. Karena alam ada penciptanya. Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dalam fiqh juga, fiqh Quran mudah. Kita perlukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nafikan, tapi fiqh Quran mudah. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah mau dengan kamu senang, Allah tak mau dengan kamu susah. yakni iradah Allah di dalam syarak, iradah syar'iyah. Di segi syaraknya Allah mau mudah. Tapi kadang-kadang kita belajar fiqh, kadang-kadang kalau tak berdasar Quran, bak kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, 6 bulan tak keluar bilik air lagi. Mari minggu pertama duduk dalam bilik air lagi, cerita bilik air lagi, air pula. Minggu kedua air lagi, jenis air, pembahagian air, air itu, air laut, air ni, air sungai, air parit, macam-macam air jenis nak ambil wuduk. Akhirnya yang ambil air paip je. Last sekali ambil air paip. Kalau orang tu baru masuk Islam, kena tunggu 2 bulan baru boleh belajar macam mana nak ambil wuduk. Tak habis-habis mukaddimah dengan air dulu. Air mutlak, air itu, air ni. Panjang sangat bahas dia. Kata Dr. Yusuf Qardawi, tak keluar air, bilik air punya lama. Quran, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah mau daripada kamu senang, Allah tak mau daripada kamu susah. Bukan tak boleh perbahasan yang detail-detail disebut oleh sebahagian syurah, ulama-ulama fiqh. Tetapi kadang-kadang terlalu melalut perbahasan setengah-setengah kita apabila mengajar, tak sampai kepada tujuan mengamalkan agama. Tak sampai. Syarat nak takbiratul ihram berbelah-belah berpuluh-puluh sampai terketar-ketar takbir tak jadi. Sekali takbir teringat syarat yang pertama, kali takbir teringat syarat yang kedua, 17 kali takbir baru teringat syarat yang ke-17, lupa syarat yang pertama. Itu yang 3-4 kali takbir tak jadi. Sedangkan Nabi masuk, Nabi suruh, apabila Nabi suruh kita salat, fastaqbil qiblah, maka menghadap qiblah, thumma kabbir, maka takbir Allahu akbar. Tak ada satu riwayat mana-mana sahabat takbir 3-4 kali tak jadi, tak ada. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih faham agama daripada kita. Mereka lebih takutkan Allah daripada kita. Mereka lebih mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Tapi tak ada mereka takbir 3-4 kali. Masuk bilik air, ambil wuduk payah sampai lencun tak ambil. Was-was. Syaitan, waswasatis syaitan, waswas syaitan. Kononnya nak bagi lebih sah. Tak ada yang lebih sah lah. Hak cara yang lebih sah lah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita susah. Tu kita baca qul a'udzu birabbin nas. Baca Quran, yahdi lillati hiya aqwam. Quran menunjukkan kepada jalan yang lebih baik, jalan yang lebih lurus daripada semua pendapat orang. Dengar macam-macam orang mengajar pun macam-macam pendapat, tapi tidak ada yahdi lillati hiya aqwam. Tidak ada yang lebih aqwam daripada Al-Quran. Terutama apabila kita hidup pada akhir zaman. Nabi SAW kata, satakunu fitan, akan berlakunya fitnah. Kita bila sebut fitnah dalam bahasa Melayu ni kita faham lain. Fitnah ni kita tuduh orang-orang tak buat. Orang Melayu kata, hang jangan fitnah aku. Itu fitnah Melayu. Fitnah dalam bahasa Arab bila dia sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Yang Quran sebut bukan fitnah tu.
Fitnah maksud satu ujian yang boleh menggugat manusia, gugat iman manusia, gugat kepercayaan manusia, gugat keamanan manusia. Itu fitnah. Bila dia kata al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh, maksudnya fitnah itu, fitnah itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah yang akan menggugat manusia daripada beramal dengan agama. Nabi SAW menyebut satakunu fitan, akan berlakunya fitan pada akhir zaman. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Fitnah maksudnya orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Maksudnya yang tak pergi mendekati. Bila berdiri itu dia ada dekat nak berjalan sikit, dia nak bergerak. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, orang yang qaim, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Maksudnya yang paling jaga diri dia agar tidak terlibat dengan fitnah, itu yang lebih baik. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang mendekati fitnah. Man tasharrafa laha tastashrifu, siapa yang cuba menjenguk fitnah, dia nak pergi tengok-tengok je, maka dia kena fitnah tu. Akhir zaman Nabi SAW sebut, wa man wajada malja' au ma'adhan falya'udh bih, sesiapa yang menjumpai jalan untuk keluar ataupun menyelamatkan diri, maka hendaklah dia selamatkan diri daripada fitnah. Ni akhir zaman. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka orang pada akhir zaman bila berlaku fitnah, hak cuba mendekati itu bahaya. Sebab itu para ulama menyebut yang terbaik, hatta pada zaman sahabat selepas kewafatan Nabi SAW, siapakah yang lebih baik antara tiga golongan? Pertama Ali, yang bersama dengan Ali. Kedua yang menentang Ali, sama ada Aisyah radhiyallahu anha ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ataupun mereka yang tak mau terlibat, yang duduk di rumah, seperti Muhammad bin Maslamah, yang Nabi SAW sebut ia selamat daripada fitnah. Muhibbuddin Al-Khatib menyebut sebenarnya yang paling betul ialah mereka yang tak terlibat dengan dua-dua sekali. Walaupun para ulama menyatakan Ali lebih benar daripada Aisyah, Ali lebih benar daripada Muawiyah, tetapi yang paling selamat ialah mereka yang tak terlibat. Itu yang Muhammad ibn Sirin menyebut bahawasanya ombak fitnah itu berlaku sedangkan puluhan ribu para sahabat hidup, tidak sampai 100 ataupun 30 orang sahabat yang terlibat, tak sokong belah ni, tak sokong belah sana. Kenapa? Kerana ini fitnah akhir zaman. Siapa yang boleh selamatkan mereka? Quran. Quran selamatkan. Nanti kita akan cerita bagaimana Quran selamat. Nabi SAW sebut, ingatkan hal ini dalam hadis Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi radhiyallahu anhuma rahimahumullah. Nabi SAW menyebut, Nabi kata, badirul a'mal fitanan ka qat'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu kafira mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira wa yubi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Nabi kata, bersegeralah buat amalan, kerana akan berlakunya fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Seseorang itu, kata Nabi, pada paginya mukmin, petangnya menjadi kafir. Petangnya mukmin, paginya menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan harga yang murah. Agama tak ada harga, orang jual lah agama. Orang akhirnya bukan saja dalam semua bidang manusia jual agama.
Kadang-kadang jual daripada kecil-kecilan sampai besar-besaran. Terutama apabila tengok orang mau agama laku. Orang agama pegang yang tu, tiup yang ni, jampi yang sana, semua boleh jaga, ada duit. Boleh jadi modal belakang. Yubi'ud din dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, yang selalu kita baca, Huzaifah katakan, an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Manusia tanya Nabi, biasanya manusianya bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tanya benda-benda baik. Apa nak buat yang ni patut jadi, benda-benda yang baik. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Aku tanya dia tentang benda yang jahat. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam kitabnya Bidayah An-Nihayah fil Fitani wal Malahim. Dia sebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Orang lain semua tanya yang baik-baik, aku tanya yang jahat-jahat. Makhafatan an yudrikani. Bimbang jika kejahatan itu kena aku. Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang terkenal menghimpunkan semua cerita-cerita akhir zaman. Ini dia punya bidang dah. Ada orang ni bidang ni, ada orang seperti Abdullah bin Mas'ud dalam hukum hakam, Ali bin Abi Talib, ada orang yang, tapi Huzaifah Ibnul Yaman dia punya takhassus dah. Dia punya bidang dia ialah himpun cerita-cerita akhir zaman. Kalau nak cari cerita hari di zaman, Huzaifah banyak. Orang lain semua kadang-kadang Rasulullah khutbah sampai ada yang balik rumah panjang, pagi sampai petang Nabi khutbah tak akhir zaman. Nabi tak sebut pemimpin yang ada pengikut, melainkan Nabi sebut semua. Kata Huzaifah. Ada yang balik, ada apa? Hafizah man hafiz wa nasiya man nasi. Yang hafal-hafal, yang lupa-lupa. Kata Huzaifah. Tapi Huzaifah ingat, dia selalu tanya Nabi, dia suka tajuk ni. Ada macam kita, ada yang suka tajuk ni, ada yang suka tafsir, ada yang suka hadis, ada yang suka fiqh. Tapi Huzaifah suka tajuk ni, Huzaifah Ibnul Yaman. Kenapa dia tanya Nabi benda yang jahat? Makhafatan an yutrikani, kerana aku bimbang nanti akan menimpa aku. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah. Wahai Rasulullah, kita dahulu duduk dalam jahilah. Inna kunna, kami ni dulu duduk dalam jahilah. Fi jahiliyati wasyarr, di dalam jahiliyah dan kejahatan. Faja'ana Allah bihadzal khair, kemudian Allah bawa kebaikan ni. Allah mari Nabi bawa Islam, sahabat terima Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr, selepas daripada kebaikan ni, selepas daripada zaman sahabat semua bagus ni, ikut Nabi, sehingga Syekh Qutb sebut Jailul Quranil Farid, generasi Al-Quran yang unik. Hebatnya sahabat ni, zaman yang diberkati. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada kurun aku. Kurun ni bukan 100 tahun, kurun ni generasi aku. The best people is my generation. Manusia yang terbaik ialah manusia pada zaman Nabi SAW. Satu generasi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian selepas mereka, kemudian selepas mereka. Mereka inilah yang kita sebut as-salafu salih. As-salafu salih. Nah, kalau siapa kata dia salafi tapi dia tak ikut jalan salafus salih, maka dia bukan salafi. Salafi itu bukan satu mazhab, tapi ia adalah satu manhaj, satu perjalanan bagaimana manusia berpegang kepada agama. Manusia berpegang kepada agama. Faja'ana Allahu bihadzal khair, Allah bawa kebaikan ni mari. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, adakah selepas daripada kebaikan ini akan datang kejahatan? Huzaifah tanya. Qala na'am, Nabi kata ya. Maksudnya selepas zaman Nabi akan berlaku kejahatan.
Tapi semua riwayat ni, riwayat yang ada, tak pula Nabi cerita apa kejahatan selepas daripada zaman sahabat ni. Cuma Huzaifah terus tanya, wahal ba'da dhalika syarri minal khair, wahal ba'da dhalika syarri min khair. Huzaifah tanya, wahai Rasulullah, selepas kejahatan yang nak datang tu, ada baik balik tak? Huzaifah bagus, dia tolong tanya soalan ni kat kita. Ada baik balik tak? Nabi kata, na'am, wa fihi dakhan. Nabi kata, ya, tetapi padanya ada dakhan. Dalam sebagian riwayat, dakhal. Dakhan maksudnya padanya ada kekeliruan, kekaburan, macam asap. Huzaifah tanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Dakhan apa? Kekeliruan apa? Campur aduk apa? Nabi kata, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Satu kaum, mereka ni nak bersunnah tapi bukan sunnah aku. They claim they are following our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mereka dakwa mereka ikut Nabi, tapi Nabi kata that is not my sunnah. Tapi itu bukan sunnah aku. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, bersunnah tapi bukan sunnah aku. Yakni beramal agama tapi bukan hak tu yang aku mau. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, tetapi berhidayah. Kata nak ikut petunjuk tapi bukan petunjuk aku. Ini bahaya. Ini bahaya. Nampak macam bagus, nampak macam balik kepada Islam, nampak macam nak sunnah, nampak macam nak Quran, nampak macam nak hidayah Islam, tapi Nabi kata yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Bersunnah tapi bukan sunnahku, berpetunjuk bukan petunjukku. Akan ada satu kaum pada satu zaman yang macam tu katanya. Ta'rifunahum wa tunkir. Kamu kenal mereka tetapi kamu sebahagian yang mereka buat tu kamu nampak memang betul dalam Islam, sebahagian yang kamu tengok tu mereka buat tak ada dalam Islam, benda baru dia bawa main. Tak ada contoh daripada Nabi SAW. Huzaifah tak minta detail, banyak tu dia tanya. Kemudian dia tanya, fahal ba'da dhalika syarri dhalikal khairi min syarr, adakah selepas daripada kejahatan tu, fahal ba'da dhalika khairi min syarr, adakah selepas daripada kebaikan tu, kebaikan yang campur tadi, yang ada puak sunnah tapi tak ikut sunnah, yang kata nak ikut Islam tapi tak apa ikut Islam ni, ada jahat mai balik tak? Jahat, betul-betul jahat. Nabi kata, na'am, ada. Du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru kepada neraka jahannam. Faman ajabahum qadhafuhu fiha, siapa yang sambut seruan mereka itu dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Ni yang last, yang akhir. Yang akhir penyeru-penyeru kepada neraka jahannam. Huzaifah takut. Huzaifah kata, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, tolong sebut saat mereka ni macam mana. Seriau, takut kena pada fitnah yang kita nak cerita, nak kaitkan dengan Quran ni, aqwam. Nabi kata, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kaum daripada sekulit, daripada kulit kita, dan bercakap dengan lidah kita. Yang ni ulama khilaf tentang maksud dia. Syurah hadis, ulama yang syarah hadis jadi khilaf maksud dia. Kaum yang sekulit dengan kita, macam kulit kita, daripada kulit kita, cakap dengan bahasa yang sama. Satu sudut boleh faham macam orang Arab, kan? Satu sudut boleh faham macam mereka ni orang Islam juga. Sekulit ni maksudnya semacam kita daripada segi nampak zahirnya. Bercakap dengan bahasa yang sama macam mereka pun cakap Islam juga. Tapi Islam mereka itu menyeru kepada pintu neraka jahannam. Islam mereka itu menyeru kepada neraka jahannam.
Huzaifah kata, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dhalik?" Wahai Rasulullah, apa yang Rasulullah nak suruh saya buat jika saya jumpa depa ni? Jumpa keadaan itu, apa yang patut saya buat? Baguslah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Depa tolong buat banyak, tolong tanya kat kita. Kalau kita boleh ada nama ada nama. Kan? Dia tak penting, dia sifatkan. Nabi SAW kata, talzim jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu beriltizam dengan jamaah al-muslimin dan imam mereka. Hadis ni ada golongan salah tafsir. Dia faham jamaah muslimin tu jamaah Islamiah. Bukan. Jamaah muslimin bukan jamaah Islamiah. Jamaah mufrad. Al-muslimin jama', bermaksud jamaah kaum muslimin, wa imamahum, dan imam mereka, iaitu pemimpin mereka. Maksudnya jika ada pimpinan Islam yang bersifat kerajaan yang memimpin umat Islam di atas hidayah Allah, kita kena ikut dia. Dan jamaah ni Nabi tak kata talzim jama'atil muslimin. Hendaklah kamu beriltizam dengan jemaah-jemaah Islam. Kalaulah kata mana-mana pertubuhan di Malaysia klaim kata yang Nabi maksud ni kumpulan dia, baru satu jemaah. Hak di negeri Arab jemaah lain pula. Hak di negeri India jemaah lain pula. Sedangkan Nabi kata satu je jemaah. Maksudnya dia bukan merujuk kepada nama kumpulan, tapi dia merujuk kepada orang yang mana kepimpinan Islam yang menguasai ataupun yang menguruskan umat Islam secara umum. Kalau ada, Nabi suruh iltizam. Kalau tak ada, fa illam yakun jamaah walam yakun imam. Kalau jamaah pun tak ada, imam pun tak ada, nak buat macam mana? Nabi kata fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kamu hendaklah tinggalkan puak-puak tu semuanya. Walau anta'udda bi asli syajarah, walaupun kau terpaksa tokak gigit batang pokok, makan pun tak ada dah, pakai mamah pokok pasal tak bergaul dengan orang. Hatta yudrikakal maut, sehingga engkau menemui, sehingga maut mendatangimu. Maksudnya jangan join, jangan maut mengenai wa anta ala zalik, engkau berada di atas itu. Maksudnya jangan sertai semua puak-puak ni. Nabi kata tilkal firaq, semua puak-puak tu. Karena pada akhir zaman manusia ini hawa muttaba', syuhan muta', wa hawa muttaba' wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Hawa nafsu yang diikuti. Nabi kata kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan semua orang kagum dengan pandangan dia sendiri. Dia tak kagum dengan Quran, dia tak kagum dengan sunnah, dia dok kira buah dia. Dia dok kira buah dia. Nabi SAW cerita tentang hal ni. Apa yang akan menyelamatkan manusia? Yang menyelamatkan manusia Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Quranlah yang akan memberikan petunjuk ke lillati hiya aqwam, sehingga jin apabila dengar Nabi SAW baca Quran, jin pun terima. Jin kata inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi lirrusyd fa amanna bih. Kami tengok Quran yang sangat ajaib yang menunjukkan kepada rusyd, kepada petunjuk, dan kami pun beriman dengannya. Maka sekali lagi pada ayat ni tak ada boleh bagi petunjuk pada orang. Pada akhir zaman kena baca Quran. Maka semua orang kena baca Quran, kena hadir pengajian Quran. Dan masalahnya dengan Quran ini ialah seperti mana yang saya sebut ni, orang tak boleh ubah Quran. Siapa pun tak boleh ubah. Allah pelihara Quran ni. Yang ni kita tak takut. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun.
Allah turunkan az-zikr, Allah jaga dia. Kalau ada mana-mana kuasa besar guna segala teknologi internet ke apa ke, cuba ubahlah 2 ayat, 1 ayat dalam Quran ataupun 1 perkataan dalam Quran, tak nanti tunggu tok syekh besar dalam dunia Islam, budak-budak 10 tahun, ada 12 tahun, ada 13 tahun, ada 7 tahun hafal Quran dalam dunia ni. Hak duduk di ma'had, di sekolah tahfiz, di ma'had tahfiz. Ada negara seperti Mauritania, ajaib negara ni, bangsa tu kuat hafal. Tuan-tuan tengok ulama-ulama dia yang bila ada nama belakang Shinqiti, daripada Shinqit, mereka ni kuat, ajaib hafalan, hafal Sahihul Bukhari, Muslim, hafalan ajaib hafalan mereka. Saya hadiri halaqah Al-Syekh Muhammad Mukhtar Al-Shinqiti, hafal ajaib. Anak murid bawa kitab, tok guru tak bawa. Anak murid baca silap, dia boleh betul. Ni zaman kita hebat, tok guru bawa, anak murid semua tak payah bawa. Pasal anak murid semua apa? Tok guru tak apa lagi. Ajaib. Kalau kita baca tentang Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, hafalan dia ajaib kan. Begitu juga orang Mauritania, hafalan mereka ajaib. Sampai hari ni hafalan mereka ajaib. Bukan cerita dulu, sampai hari ni hafalan mereka ajaib. Tetapi bukan masalah dengan hafalan. Masalah dengan Quran ialah masalah orang mentakwilkan Quran secara salah. Lain yang Allah maksudkan, lain yang dia buat lari tafsir. Kalau kawan ni ada kepentingan dia, kalau dulu puak Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, Qadariyah dan berbagai lagi, semua bawa tafsir mereka sendiri. Ada hujah guna ayat yang sama. Kalau perbezaan dalam fiqh tak apalah, dalam mazhab fiqh tak apa, kerana memang fiqh itu boleh berbagai-bagai pandangan, terdedah kepada ijtihadat di dalam furu', terdedah pada perbezaan-perbezaan di dalam furu'. Tetapi hatta asal akidah, bila mari berpentas politik, semua orang takwil. Politik ni guna ayat yang sama, hak ni guna ayat tu juga, Quran yang sama. So sebab itu bila kita nak baca Quran, tuan-tuan macam ada terjemah, kadang-kadang tuan-tuan tak tahu bahasa Arab. Bila tak tahu bahasa Arab, tuan-tuan nak kena hati-hati dengan antara yang terjemahan dia betul dengan apa yang penterjemah faham. Sebab tu sebahagian penterjemah dia hati-hati sikit, hak mana hak dia faham tu dia bubuh dalam kurungan. Macam saya sebut dulu contoh, watlu alaihim naba abna adam bil haqq, cerita anak Adam, 2 orang anak Adam. Quran tak sebut, kita tengok dalam buku Quran terjemahan dia tulis Qabil dan Habil, Quran tak sebut. Kita baca tentang Bani Israel dalam muqaddimah surah Isra, dia pun sebut Bikhtansir. Sebab Quran tak sebut. Itu pandangan Al-Imam Tabari rahimahullahu ta'ala. Dan ulama-ulama kemudian memberikan pandangan bukan yang dimaksudkan mereka itu. Nabukhadnezzar dan seumpama. Okey. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Al-Quran yubashshirul mu'minin. Yubashshirul mu'minin maksudnya memberikan khabar. Sebab itu kita basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Quran datang 2. Demikian Nabi pun datang buat 2 benda. Pertama dia basyir, kedua dia nadhir. Basyir maksudnya dia memberikan khabar yang menggembirakan. Nadhir dia memberikan khabar yang menakutkan. Dan ini semua tak boleh kita pergi cerita kat orang Islam ni hak cerita syurga ya. Macam sebahagian orang dia kata kita tak boleh cerita kat kanak-kanak ni neraka, hanya kena cerita syurga ya. Tak betul. Kerana dia set syurga dan neraka. Siapa buat baik, syurga. Buat jahat, neraka. Dia tak ada. Siapa buat baik, syurga. Buat jahat, tak jadi apa, mati jadi burung. Mati jadi apa lagi?
macam cerita apa dia panggil tanasukhul arwah kan. Dia tak ada. Agama tak ada macam tu. Dia tak ada dua, tak pi mana-mana, dia tak ada. Dia akhirnya sama ada syurga ataupun neraka. Demikian Nabi SAW. Demikian orang. Sebab tu kita tak boleh hanya ajar orang tentang fadailul a'mal, tentang fadilat amal. Bukan tak bagus, tapi juga kena bagi tahu tentang bahaya jika sekiranya menyanggahi Al-Quran ataupun menyanggahi amalan Islam. Tak boleh. Ada tarhib dan ada targhib. At-tarhib wa targhib. Sehingga ulama-ulama hadis melonggarkan hadis-hadis berhubung dengan tarhib dan targhib seperti yang disebut oleh Imam Ahmad dan seumpamanya. Tarhib maksud bagi orang gerun. Targhib galakkan orang buat baik. Ini agama. Wa yubashshirul mu'minin, dia memberikan tabsyir kepada orang mukminin alladzina ya'maluna as-salihat, yang beramal dengan amalan saleh. Ini dua syarat. Adakah iman dengan amalan soleh mesti berlaku, ataupun ada orang beriman tak beramal dengan amalan yang soleh? Quran kata orang yang beriman dan beramal soleh, menunjukkan ada yang beriman tapi tak beramal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kita tak mengkafirkan orang yang tak salat, walaupun ada dalam mazhab Imam Ahmad dia mengkafirkan orang yang tidak bersalat. Tapi majoriti para ulama daripada mazhab Asy-Syafi'i dan seumpamanya, mereka tidak mengkafirkan orang yang tak salat, walaupun orang yang tak bersalat itu dosa besar. Tapi dia termasuk, dia masih beriman tapi tidak beramal dengan amalan yang saleh. Sebab itu dalam wal 'asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. So iman dan bercampur dengan amalan saleh. Quran bagi khabar gembira kepada yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Anna lahum ajran kabira, sesungguhnya bagi mereka ialah pahala yang besar. Tuan-tuan, Quran tak menggesa amalan yang banyak. Bukan tak bagus amalan yang banyak, bagus. Tapi Quran banyak menggesa amalan yang saleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak uji kamu siapa di kalangan kamu yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya, bukan aktsaru amala, yang paling banyak amalannya. Karena ada benda banyak tapi tak baik. Kita pergi beli satu benda. Saya pergi di Sandakan. Sandakan ikan murah. Ketam sekilo RM10. Ikan besar-besar ni tongkol sekilo RM6. Tapi saya udang galah besar. Hak sini di kedai saya kot RM35. Sana sekilo RM18. Tapi nak pergi jauh. Tapi silat-silat beli, dia bagi banyak tapi tak elok kan. Kita tak penting banyak, kita penting kualiti. Manusia banyak nak bawa, orang kata ambil lah semua darian ni kan RM10 tapi tak elok nak bawa. Tapi kalau dia bagi RM10 elok, sebiji pun padam. Quran kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalannya, bukan paling banyak amalannya. Karena kalau banyak, semayang banyak tapi semayang tu tak ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, tak memberi makna. Karena Nabi suruh ikut Nabi SAW. Buat banyak tapi Allah tak iktiraf nak buat apa. Sebab itu Nabi SAW, Quran ajak, Nabi Sulaiman sebut apabila dia tengok semut, apa dia kata? Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tengok semut maha queen semut tu, kata ya ayyuhan namlu dukhulu masyakinakum, wahai sekalian semut masuk ke dalam sarang kamu. Qalat namlah, kata seekor semut betina. Sebab Quran dahulu lagi, Quran sebelum orang cerita kata semut, dalam komuniti semut ketua dia semut betina. National Geographic
Discovery semua tak cerita lagi. Quran kata dah. Berkata seekor semut betina. Nabi Sulaiman lalu, dia yang bagi arahan. Ya ayuhan namlu dukhulu masyakinakum. Wahai sekalian semut, masuk ke dalam sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya, kerana mereka tak perasan. Quran kata semut betina kata. Quran tak bagi tahu pasal apa semut betina kata. Kitab tafsir kata dulu mungkin semut betina dulu perasan kot Nabi Sulaiman mai. Ada semut lain kata mungkin semut betina tu hak duduk ujung. Macam-macam cerita. Tapi akhirnya saya nak cerita, itu tafsir. Tapi Quran tak kata pasal apa dia kata. Tapi bila zaman berubah, manusia dapat teknologi baru, manusia dapat ilmu baru, dapat kaji semut, boleh hantar peralatan mereka masuk ke dalam sarang semut, boleh buat rakaman, rekod apa yang berlaku dalam masyarakat semut. Akhirnya manusia tahu ketua masyarakat semut apa? Jantan ke betina? Betina. Quran tak kata. Hak tu ahli tafsir kata. Sebab tu kita kata kita pegang dengan Quran tu. Quran tidak akan berubah. Sebab tu ini Ahmad Didat sebut satu benda yang bagus. Ini berbeza dengan Bible. Bible dia ada banyak version dia. King James, kemudian ada yang lain keluar, semua Protestan keluar, kemudian Jehovah Witnesses keluar, semua macam-macam. Kita tak tahu yang mana yang satu yang betul, yang mana satu yang original. Tapi Quran, kita kok mana orang tafsir pun, yang asal Arab tu ada. Yang asal Arab tu ada. Pilah kat Iran ke, kat Malaysia ke, kat Pakistan ke, kat Azerbaijan ke, kat negeri mana pun, bunyilah macam-macam terjemahan, tapi yang asal tetap sama. Kalau mereka berkhilaf pendapat, if they have different views di antara dalam tafsir, itu pandangan mereka, tetapi yang asal tetap ada. Yang asal tetap ada. Yang asal itu tetap ada. Quran kata semut betina, kata dia tak bagi tahu sebab apa. Nabi Sulaiman tengok, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum dan ketawa mendengar perkataannya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wahai Tuhan, kurniakanlah aku agar dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan agar aku dapat beramal dengan amalan saleh yang engkau redha. Jangan nampak macam saleh tapi Allah tak redha. Tak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru makna cinta Nabi. Cinta dengan makna ikut. Bila kita cinta, kita ikut. Bila kita cinta, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Anna lahum ajran kabira, sesungguhnya bagi mereka ajran kabira, balasan yang kabir, yang besar. Wa annal ladzina la yu'minu bil akhirah, dan bagi orang-orang yang tak beriman dengan akhirat, a'tadna lahum adzaban alima, kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Allah sebut tak beriman dengan akhirat. Allah selalu sebut alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Banyak lagi rukun iman ni. Malaikat, kitab-kitab, rasul, tapi Tuhan skip. Semua tu masuk bawah tu. Ada tempat Tuhan sebut semua. Tapi ada kebanyakan tempat cukup. Bila beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, okey. Kalau dia beriman dengan Allah, dia tak tahu tentang hari akhirat, dia masalah. Pertama, mungkin dia buat masalah dengan orang. Dia ingat Tuhan tak balas dah. Dia rasa dia terlepas. Kedua, dia tak akan tahan orang buat masalah dengan dia. Tuan-tuan faham? Kenapa kita bila orang buat, kita nanya, kita sabar? Kenapa? Sebab kita tak apalah, nak buat macam mana pun, akhirat ada. Akhirat kita tunggu. Tak apalah, susah sikit di dunia ni, mudah-mudahan di akhirat senang. Akhirat jadi harapan kita. Kalau tak ada akhirat, kecewa. Ada orang kena nanya, ada orang naik kereta langgar dia,
dia pun tak tahu siapa langgar lari. Kawan tu balik tidur lena, dia masuk hospital 6 bulan tak keluar. Pak dia susah, family dia susah, kaki patah. Kawan tu kata, nasib baik dia tak ada ambil nombor kereta aku. Tapi wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu sangka Allah lupa apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah lewatkan pada hari yang terbeliak mata-mata. Sebab tu Allah kata, orang yang tak beriman hari akhirat, Allah sediakan untuknya azab yang pedih. Wa yad'ul insanu bisyarr du'aahu bil khair. Insan dia berdoa dengan kejahatan, macam mana dia doa dengan kebaikan. Wa kana al insanu ajula, sesungguhnya insan itu ajula, iaitu tergopoh gapah. Maksud ayat ni ialah manusia ni bila berlaku apa, kadang-kadang dia suka doa tak elok kat diri dia. Jahanam lah aku, musnah lah aku ni, melingkup lah aku. Wa yad'ul insan, Allah kata wa yad'ul insan bisyarr du'aahu bil khair. Macam mana dia selalu doa, dia harap benda kebaikan, kadang-kadang lidah dia cepat untuk sebut kejahatan. Kadang-kadang tidak pada diri dia, kepada anak-anak dia. Jahanam lah hang, pergi melingkup hang, dia kata. Pergi mampui hang, tak elok tu bahasa. Dia sebut kat anak dia. Ataupun dia sebut kat kawan dia. Kawan dia buat salah sikit, Tuhan bagi lingkup hang. Padahal kawan tu la yastahiq. Kawan tu tak patut sampai setara tu. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan baginda, dia lambat. Dia lambat. Bukan Nabi Musa tak bagus. Nabi Musa bagus. Nabi Musa bagus, tapi Nabi Musa tengok Firaun macam-macam tanda-tanda mai kat dia tak jalan. Nabi Musa doa supaya musnah bang. Rabbana lima ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudhillu an sabili Rabbana smis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabil alim. Wahai Tuhanku, tutuplah hati mereka, musnahkanlah harta benda mereka, mereka tidak akan beriman sehingga melihat azabku yang pedih. Nabi Musa dia marah, tapi dia nak doa tu pun bukan lala tu. Firaun macam-macam mai katak, mai jadi darah, ayak jadi darah, katak penuh, belalang serang, macam-macam. Setiap kali kena dia mai jumpa Musa. Musa, mintalah kat Tuhan, kalau Tuhan angkat balik kami beriman dengan. Tuhan angkat satu, dia petah balik tu. Lain kali Nabi Musa bagi buah tu. Allah kata qad ujibat da'watakuma fastaqima. Kata kat Musa dengan Harun, aku telah jawab doa kamu berdua, kamu beristiqamahlah. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam lambat dia. Orang bubuh dia dalam api, bubuh dia lambat, dia lambat. Sebagai riwayat Nabi kata pada Abu Bakar macam Ibrahim. Tapi Umar macam dengan Musa. Semua Nabi ada pewatakannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia lambat, macam-macam dia buat kat dia, tapi dia tak doa kat mereka. Bukan salah dia doa pun. Kalau dia, ada juga orang yang dia doa seperti Ra'il dan Zakwan yang melampaui batas, yang membunuh perwakilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat ni cakap tentang kita. Jangan doa. Manusia ni Quran kata isti'jal, suka doa pada diri mereka. Macam mana mereka doa pada doa keburukan, macam mana mereka doa kejahatan. Wa kana al-insanu ajula, manusia itu gopoh gapah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum an tuwafiqu minallahi sa'atal ijabah yastajina fiha. Dan riwayat Abu Daud, Nabi kata jangan kamu doa pada diri kamu supaya bala pada diri kamu, jangan pada anak-anak kamu. Nanti kena waktu yang mustajab, maka doa tu kena kat depan semua. Tapi Allah ni rahmat. Ayat ni kata
Banyak macam-macam manusia doa tak elok diri dia, Tuhan tak bagi kat dia. Kalau nak kira patut dah hang duk minta kat diri hang sangat, Tuhan bagi. Macam-macam kita tengok orang kadang-kadang mulut dia tak elok, tu pun Allah tangguh dia. Cuma Nabi SAW bagi amaran. Ummu Salamah riwayat, Ummu Salamah ni isteri Nabi. Sebelum dia kahwin dengan Nabi, dia kahwin dengan Abu Salamah. Bila Abu Salamah meninggal, mata dia, orang meninggal mata naik atas. Jadi kaum keluarga Abu Salamah ni ada yang menangis kuat suara. Sebab tu kita dilarang dalam Islam niyah, meratapi mayat dilarang. Nabi larang ratap mayat. Nabi SAW kata, inna ruh idza qubit taba'ahu al-basar. Nabi kata ruh apabila dicabut, maka mata dia ikut. Mata dia tengok, dia naik ke atas, mata dia ikut, dia terbuka. Sebab tu kita suruh tutup mata orang yang meninggal. Dan kita baca dalam hadis bagaimana orang mukmin apabila nak meninggal, dia nampak tempat dia di sisi Allah Jalla wa Ala. Kemudian bila mereka menjerit, Nabi SAW kata, la tad'u ala anfusikum illa khaira, fa innal malaika yu'minuna ma taqulun. Nabi kata, kamu jangan doa untuk diri kamu melainkan kebaikan, kerana malaikat aminkan apa yang kamu kata. So kita, sebab tu dia suruh kita tafaul, dengan tasya'um. Tasya'um ni semua niat tak elok. Niat belah celaka. Oh, jahannam lah aku, musnah lah aku. Tafaul, kita harap baik. Kita tak apa sihat, orang jamu satu benda, anak kita ke, mak kita ke, ayah kita, boleh ke makan? Jangan duk makan. Dia kata, kawan aku makan tadi. Allah, kawan aku makan buah ni lah, demam ni lah, jalan. Tu tasya'um. Tapi tafaul, kita buat baik, kita insya-Allah tak apa buat sihat. Tak apa insya-Allah jadi ubat. Orang tua dulu sebut betul. Jadi ubat insya-Allah. Dia yang tu dia panggil tafaul. Nabi ni suka tafaul. Walakinnani uhibbul al-fa'l. Nabi suka al-fa'. Maksudnya harap belah baik. Allah menyebut dalam ayat yang lain, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair. Kalau Tuhan cepatkan kepada manusia kejahatan macam mana Allah cepatkan kepada mereka kebaikan, nescaya mereka musnah. Sebahagian riwayat menyebut ada seorang bernama An-Nadhr bin Haris. An-Nadhr bin Haris, dia ni challenge Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, jika betul agama yang kau turun ni benar, suruh bala mai. Jadi ayat ni turun pada dia. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung ayat ni pada kuliah yang akan datang. Ada soalan? Salam. Kita kena tengok pada zaman Nabi SAW, memang orang-orang Yahudi Nabi serahkan kepada mereka untuk jenayah yang bersifat dosa peribadi seperti zina. Nabi kembalikan hal itu kepada masyarakat mereka. Jenayah ni kita kena tengok pada dua aspek. Satu, jenayah yang merangkumi semua orang, yang mengancam masyarakat, seperti merompak, mencuri, menyamun. Kita tak bolehlah kalau ada orang merompak. Untuk orang Islam mencuri, kita potong tangan. Untuk orang bukan Islam, dia mencuri harta orang Islam ke apa, kita bagi balik ke dia, kita kata ikutlah nak buat macam mana. Tentu tak boleh berlaku satu keadilan hukum. Tapi kalau dosa itu membabitkan dosa peribadi, seperti zina umpamanya,
Kita agama kita larang, itu antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Agama dia buat undang-undang dia lah, kerana itu masalah dia. Itu masalah dia. Tetapi masyarakat Yahudi dulu tak sama dengan masyarakat non-Muslim di Malaysia. Mereka ada rujukan mereka, ada reference mereka. Non-Muslim di Malaysia, mereka tak ada satu buku undang-undang mereka. Mereka pun pakai undang-undang Inggeris. Mereka bukan ada satu agama yang memang ada undang-undang yang jelas. So, untuk membahagikan itu kena semak balik. Walaupun ada qaul fuqaha dalam hal itu. Kerana taghayyuru al-azminah wal-amkinah. Taghayyul fatwa bi taghayyur al-azminah wal-amkinah. Seperti yang disebut oleh para ulama usul. Bahawasanya berubahnya fatwa itu berubah disebabkan berubahnya zaman dan tempat. Maka keadaan yang baru, adakah adil jika seorang lelaki Muslim mencuri dipotong tangan, sedangkan seorang yang bukan Muslim mencuri hanya didenda? Apakah tujuan undang-undang? Tujuan undang-undang ialah untuk hifaz, untuk menjaga keamanan masyarakat. Adakah masyarakat boleh terjaga dengan hal itu? Maka idea secara sembrono untuk membezakan antara Muslim dan non-Muslim dalam semua undang-undang hudud, pada saya kena semak balik. Kena semak balik. Salam. Saya ada dua soalan. Apabila seorang hamba Allah itu mati, 3 perkara dia bawa, iaitu amalannya, sedekah jarahnya, anak yang soleh. Kenapa tidak disebut suami yang soleh atau isteri yang soleh? Adakah dua mereka itu tak sampai? Yang kedua, Nabi Muhammad kita bersabda, orang yang sedih akan selalu mengingatkan mati. Apa pendapat Datuk bila sahabat Nabi Sayyidina Ali dijanjikan surga oleh Nabi, tapi beliau takut dan menggetar bila sampai saatnya? Apatahkan lagi kita sebagai manusia biasa? Okey, terima kasih. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min 'amalihi amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam mati, terpotong amalannya melainkan 3 perkara. Saya nak jelaskan yang pertama. Yang terpotong itu amalan dia. Amalan dia. Bukan amalan orang pada dia. Amalan dia. Maksudnya, dia tak boleh beramal dah. Lagi kita cerita amalan orang. Ni amalan dia dulu. Amalan dia stop. Kecuali sedekah jariah. Sebab itu amalan dia. Dia bagi pada masjid, dia bagi sekolah. Sekolah masih berjalan. That means amalan dia, maksudnya amalan dia sedang berjalan lah. Ataupun ilmu, dia ajar anak dia, tak usah fikir ilmu ni ustaz mengajar dalam kuliah ya. Ayah mengajar anak, cikgu tadika ajak semayang, budak-budak, semua amalan. Yang amalan itu dalam skala yang besar, lebih besar lah. Jadi amalan itu, maka orang sedang beramal, hakikatnya amalan yang dia yang mati dulu, dia yang start. So orang buat, orang sambung. Anak yang saleh seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Anak yang saleh sebenarnya amalan dia. Dia tarbiyah anak tu. Dia tarbiyah anak tu jadi anak yang saleh. Maka anak tu doa pada dia. Itu kepentingan tarbiyah. Okey, amalan dia terputus. Amalan orang terputus tak? Amalan orang macam mana? Pertama, doa orang kepada dia tak terputus. Sebab itu adanya salat jenazah. Adanya doa untuk orang mati. Kita doa pada si mati. Tak terputus. Allah suruh, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang kemudian daripada mereka, kemudian daripada siapa? Muhajirin dan Ansar. Mereka mendoakan, Tuhan kami, ampunlah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Menunjukkan doa untuk tidak terputus. Sa'ad bin Ubadah, kita dah sebut dalam, kita jawab soalan itu. Sa'ad bin Ubadah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih. Sa'ad bin Ubadah, ibu dia mati dan dia tidak hadir. Dia wa kuntu ghaiban, dia gaib ketika itu. Jadi dia nak buat kebajikan untuk ibu dia. Dia tanya, apa atasaddaqu anha, boleh tak saya bersedekah untuk ibu saya? Yang ni kita sedekah untuk ibu kita. Ibu kita meninggal, bapa kita meninggal, kita ada RM10, kita bagi pada satu anak yatim, kita kata, ya Allah jadikanlah pahala RM10 ni untuk ibu saya. Nabi kata, na'am, ya.
Kalau suami ambil RM100 bagi pada anak yatim, ya Allah jadikan pahala ni kepada isteri saya. Majoriti para ulama menyatakan ya, pahala dah sampai kepada isteri. Kita boleh buat. Kita ambil RM1,000, kesian kat kawan kita, ya Allah kalau ada pahala saya letakkan di sini, bagilah kat sahabat saya, dia baik dulu, dia ajak saya main kuliah, dia meninggal dah. Ha? Allah boleh bagi pada dia. Ha? Allah boleh bagi pada dia. Ha? Artinya itu maksud dia tadi. Kemudian hadis yang soalan yang tertanya dalam hadis Muslim riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Dan sahabat kata semua kami, wahai Rasulullah, semua kita tak suka jumpa. Kita baca hadis tak suka apa? Karena kita takut mati. Tapi Nabi kita bukan tu maksud dia. Mukmin apabila dekat nak mati, dia akan melihat tempat dia di syurga, maka dia suka. Tapi orang yang tidak mukmin bila nak mati, dia tengok tempat dia di neraka, dia tak suka. Itu maksud dia. Adapun kehidupan harian, semua orang suka pergi ke syurga, tetapi kita tak confirm benarkah kita ini dapat jadi ahli syurga. Kerana manusia bukan tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan diri dia, dengan kesalahan, kerana tawaduk daripada Allah. Abu Bakar Siddiq yang meriwayatkan oleh sebahagian riwayat daripada Abu Bakar Siddiq, dia kata kalau sebelah kaki aku masuk syurga pun aku tak apa nak yakin lagi. Padahal Nabi SAW bagi jaminan untuk mereka. Mereka takut, mereka jauh dengan Nabi. Salman Al-Farisi yang kita baca hadis hari itu kan wala abki dhannan lid dunya wala karahiyatan lil akhirah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Aku tidak menangis kerana sayangkan dunia, tidak juga kena benci akhirat, tapi bimbang malu nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan ni? Soalan bertanya? Ya, sila. Abi Sa'id Al-Khudri. Tidak ada riwayat yang sahih baca Yasin pada hari Jumaat, tetapi ada riwayat yang disebut tadi, iaitu membaca suratul Kahf pada hari Jumaat. Disunatkan. Walaupun ada sebahagian ulama ada yang bagi ta'liq terhadap hadis itu, tetapi secara umumnya ulama hadis menerima ia sebagai hadis yang makbul. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Marduyah ataupun sebahagian orang suka Ibnu Mardawaih, tetapi ulama hadis seperti mana saya sebut, wal muhadditsuna la yuhibbuna al waih, ulama hadis tidak suka waih, mereka suka si bawah tak apa, dia orang nahu. Tapi Ibnu Marduyah juga meriwayatkan yang sama, sunat membaca surah Al-Kahf. Tapi yang tu bukan Imam Syafi'i tulis tu, yang tu Syekh Mustafa Bura. Ya. Selepas daripada salat, kerana kita di dalam salat telah doa, kita Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, lepas salat kita terus angkat jenazah dan bawa dia ke kuburan. Itu juga itu, dan tidak ada mana-mana mazhab, tak adalah mazhab Syafi'i pun yang suruh untuk selepas mayang tu kita baca lagi sekali. Sebab itu fatwa negeri Pulau Pinang sendiri, dia suruh segerakan, dia tak minta kita tangguhkan. Hatta negeri Pulau Pinang dia minta dengan tangguhkan. Maka kita segerakan. Kita segerakan. Satu lagi apa ni? Ada dalam riwayat oleh dalam Ashabus Sunan,
tentang masalah Nabi kata idza asnaitum alaihi bi khairi, ada jenazah lalu, Nabi lalu dengan jenazah dan kemudian ada orang puji dengan kebaikan, Nabi kata wajib, ada orang puji dengan kejahatan, Nabi kata wajib. Kemudian sahabat tanya, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah kata idza asnaitum alaihi bi khairi wajabatil jannah wa idza asnaitum alaihi bi syarri wajabatin nar. Jika kamu puji mereka dengan kebaikan maka wajib syurga, jika kamu puji sebut kejahatan pada mayat itu wajib neraka. Ulama-ulama hadis mereka menyebut beberapa perkara, iaitu bukan kita saja-saja pergi buat pujian tu, pujian yang betul. Contohnya apabila orang saleh mati, semua orang akan sebut Masya Allah, orang ni baik, dia ni jaga masjid, dia ni berhidupnya suka sedekah, suka tolong. Orang sendiri sebut. Jadi malaikat menjadi saksi kerana orang mukmin semasa hayat dia bergembira dengan dia. So wajabatil jannah, dia masuk syurga. Tapi bila satu orang mati, semua orang kata lega lah, lega. Amboi kata letih sungguh dengan dia ni, pidah dah. Bukan main-main punya puji, real punya puji. Itu maksud hadis. Itu maksud hadis. Bukan saja-saja kita buat. Ada lagi soalan? Apa artinya al-musallin? Fawailul lil musallin alladhi hum fi salatihim sahun. Alladhi hum an salatihim sahun. Alladhi hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, neraka wail ataupun celaka. Arab pun kata wail untuk maksudnya celaka kepada orang yang salat. Tetapi salat macam mana? Yang sia-sia dengan salat dia, munafiqun, yuraun, nak tunjuk kat orang. Sembahyang kerana nak tunjuk orang. Itu maksud dia. Jangan kita baca fawailul lil musallin kita berhenti dekat tu je. Tuan-tuan, celaka orang yang sembahyang. Jaga-jaga, aku tak apa, aku tak sembahyang. Jangan nak buat macam tu. Dia wakaf yang salah. Tanah merah di Australia, ceritakan pengalaman. Apa? Yang ni pun ada soalan ke? Siapa tanya? Itu saya punya status di dalam Facebook. Saya pergi daripada Gold Coast daripada Brisbane ke Gold Coast. Memang ada satu tempat tanah merah, ditulis welcome to tanah merah di Australia. Jadi orang Kelantan pernah duduk sana. Tak tahu, tak ada benda yang pelik pun. Mungkin dulu mereka ni army kot, pernah bertugas di Malaysia kan, tanah Melayu, mereka balik, mereka duduk kawasan tu, mereka buat nama. Bukan ada keajaiban apa. Anak menantu laki saya akan ditugaskan sebagai pemerhati bangsa-bangsa bersatu di Sahara Barat Afrika. InsyaAllah bermula 10 hari bulan 4 2014. Dikatakan selama 1 tahun, kemnya di tengah padang pasir. Berapa ramakah sembahyang jamak dan qasar diharuskan? Di dalam mazhab Syafi'i dan demikian juga dalam mazhab Hanbali, dia hadkan. Dia kata hari masuk hari keluar tak kira, maka 3 hari. So 3 hari saja dia benarkan jamak dan qasar apabila kita telah buat keputusan untuk duduk di situ. Namun itu pandangan. Namun di sanalah mazhab Syafi'i sendiri ada pandangan yang kata sampai 18 hari. Khilaf juga. Sebab apa khilaf? Kerana tidak ada satu hadis yang menyebut berapa hari untuk satu orang duduk untuk jamak. Boleh qasar. Jamak tu tak apa. Jamak tu kerana susah kita boleh jamak. Qasar yang membabitkan musafir. Okey. Maka berlaku khilaf di kalangan para ulama.
Di kalangan para ulama ada yang lebih luas daripada qaul dua mazhab dan mazhab lain juga, yang menyatakan selagi mana seseorang menganggap dirinya musafir dan anytime bila dia habis dia balik, dia bukan nak duduk situ, dia duduk sementara dia nak habis tugasannya. Kalaulah kita pergi duduk di Sahara Barat tu, bukan dia nak tidur situ. Kalau orang kata hari ni tugas kita dah habis, depa ni dah berdamai dah, esok kita balik ya. Maksudnya dia tak menentu. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan dalam mazhab Hanbali, Ibn Taimiyah bagi pandangan, maka dia qaul mazhab Hanbali, dan juga sebahagian muhaddisun menyebut bahawasanya selagi mana satu orang consider dia musafir di situ, dia tak menetap, dia boleh untuk melakukan jamaah, dia melakukan qasar sebagai orang musafir. Demikian pendapat ini disokong oleh Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dalam pandangannya. Syekh Sabit sebut dalam fiqh sunnah, dan ambil beberapa petik riwayat Syekh Sabit juga condong pada pandangan ni. Ibnu Umar pernah duduk di Azerbaijan selama 6 bulan dan dia melakukan qasar selama 6 bulan. Abdullah Ibnu Umar. Ada soalan? Oh, ada ya. Tanya bab kematian. Bayangkan orang takut mati, walaupun dibuatkan taubat nasuha dan dia masih takut. Bagaimanakah cara untuk nak menghilangkan rasa takut itu, sebab dia masih lagi was-was dengan keredaan Allah Ta'ala dan dia akan masuk surga. Manusia kalau dia takut mati kerana dia bencikan akhirat, yang tu tak bagus. Dia tak mau syurga semua, dia tak mau, dia nak hidup di dunia, dia kata tak syok akhirat. Yang tu artinya dia ada penyakit karahiyatul akhirah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan takutkan mati. Yang tu penyakit yang buruk, penyakit yang dicela oleh syarak. Tapi jika dia gabung dua benda, sebab manusia ni dia kena gabung dua, satu dia panggil ar-raja, satu dia panggil al-khauf. Ar-raja maksud kita ni harap Tuhan, al-khauf kita takut ke dia. So manusia dia husnuzan, sangka baik dengan Allah, tapi dia tidak boleh merasakan dia aman daripada hukuman Tuhan, sehingga dia boleh buat apa saja. Maka sebab itu kita kena gabung. Dalam perasaan kita nak jumpa Allah, kita pun takut kita tak tunaikan sepenuhnya apa yang Allah nak. Para ulama menyebut bahawasanya kalau hal itu berlaku, dia hendaklah membaiki perasaan dia, supaya dia rasa dia bersedia untuk jumpa Allah Azza wa Jalla. Bukan kerana kalau dia rasa takut nak jumpa Allah, takut tak menunaikan sepenuhnya yang Allah mahu. Artinya takut tu bukan takut yang buruk, takut yang baik, kerana dia sentiasa akan meningkatkan amalan dia. Tapi kalau dia kata aku semua dah okey dah, semua Tuhan nak aku dah buat dah, anytime Tuhan panggil aku pergi, mesti masuk syurga je, akan bahaya macam tu. Yang tu bahaya. Tapi kalau dia kata aku pun bimbang, itu bagus. Hasilnya dia beramal dengan amalan yang saleh, dengan amalan yang saleh. Last satu soalan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak ada riwayat yang saya simpan yang menceritakan sebelum ataupun selepas Khaybar. Kalau selepas Khaybar mungkin tidak timbul sangat masalah kepada penafsiran itu, kan? Tapi wallahu taala alam, di sebelum ataupun selepas Khaybar saya tak ada maklumat. Kerana ente kena tahu, untuk menentukan tarikh, ulama hadis dan ulama tafsir cukup susah. Mereka agak, sebab tu mereka biasanya agak sebelum ataupun selepas hijrah secara umum. Untuk exactly bila turun, mereka bergantung kepada beberapa riwayat. Sebahagiannya mereka tahu tarikh, sebahagiannya mereka tak tahu tarikh. Yang ni mungkin kena tatabbu' riwayat lagi untuk tahu bila ke tarikh, ataupun kena ikut kena tengok riwayat satu persatu untuk mengetahui tarikh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al